Okay, morning semua. Rasa tak? Tunggu set. Ada yang baru tengah masuk. Okay, kita start lah. Okay. Nampak slide saya? Nampak cikgu? Okay. Nampak. Okay, terima kasih. Okay, saya nak kamu lihat gambar-gambar dengan teliti dan kaitkan gambar-gambar tersebut. Okay, ada dua gambar. Jadi saya tunjuklah. Okay, ni satu. Okay, kalau kamu tengok gambar ni, apa yang kamu faham? Jalan raya. Ha? Gambar jalan ni dengan Allah, start dah. Ada nak masuk lagi. Okay. Siapa boleh? Oops, sorry. Okay, siapa boleh kaitkan gambar dua ni? Emoji ni dengan jalan ni. Ada yang boleh? Sorry. Oh, cikgu Jamila. Assalamualaikum cikgu. Nampak slide saya? Nampak cikgu? Okay, cuba tekan apa kaitan Nampak. gambar ni. Benda ni kita belajar minggu lepas. Lepas lagi satu. Okay. Tak ada yang boleh jawab? Garis sembang. Ha? Betul. Lagi satu garis padu sebab saya tengok exercise yang bagi minggu lepas kebanyakan tersilap lah dekat garis sempang ni dengan garis padu ni. Kalau kita tengok kan, nampak kan ni simbol lebih kurang. Oh, ada nak masuk. Start. Okay, tengok garis sempang dengan garis padu. Kalau kita tengok sini, simbol dia single. Ketaksamaan dia yang single. Oh, ketaksamaan dia yang single lebih kurang atau kurang daripada. Kalau ni pula garis terpadu sebab dia ada bawah ni double. Kita nak ingat lah, contoh nak ingat. Satu, kalau kita ingat mana satu besar, mana satu kecil, cuba kita tarik garisan sini. Kalau kita tarik sini, kita nampak dia macam B, so dia besar. Kalau sini kita nampak dia macam K, jadi dia kecil. Macam tu lah kalau ada ingat ni. Okay, tak faham? So hari ni kita akan belajar. Saya cuma nak ingatkan macam tadi, garisan sempang garis padu tu. So hari ni kita belajar sistem ketaksamaan linear dalam dua program berubah. Okey, ini standard pembelajaran pada hari ini. Satu, mewakilkan situasi dalam bentuk sistem ketaksamaan linear ni. Minggu lepas kamu dah belajar, cuma dia melibatkan satu ketaksamaan linear sahaja. Tapi dah belajar lah. Ada lagi yang nak masuk? Okey, kita semua baru start saja.
Tajuk ketaksamaan, sistem ketaksamaan linear. Kamu boleh tengok muka surat 165. Okay, yang kedua kamu tengok standard punya kita membuat dan menentusahkan konjektor tentang titik dalam rantau penyelesaian bagi satu sistem ketaksamaan linear. Okay, ini pun kita belajar minggu lepas. Tapi dia melibatkan satu ketaksamaan sahaja. Tapi konsep sama je dengan hal yang kita nak guna. Yang kedua, yang ketiga, menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu sistem ketaksamaan linear. Ini pun sama, kita dah belajar lah lorek tu, yang melibatkan garis padu dengan garis sempang tu. Dah? Keempat, menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, inilah benda baru yang kita belajar hari ni. Tiga-tiga ni kamu dah ada pengetahuan lah. Okey, mari kita tengok nombor satu. Apakah sistem ketaksamaan linear? Okey, sistem ketaksamaan linear ni adalah sistem ketaksamaan linear adalah gabungan dua atau lebih ketaksamaan. Maksudnya kita akan ada dua lah, sama ada Y lebih besar sama dengan X, tak pun lagi satu X lebih kecil atau besar sama dengan lebih kecil. Okey. Nampak dia akan ada dua. Minggu lepas kita banyak satu je dalam graf tu. So hari ni kita akan tengok lebih daripada satu lah. Okey. Okey, ni terusnya tengok menentukan ketaksamaan dalam yang sesuai untuk satu situasi. Ni kamu kena ingat lah kata kunci dah ni. Contoh lebih besar, simbol dia macam mana? Dia lebih besar. Macam ni lah nampak B. K lebih besar. Kurang daripada, kita letak sini nampak K. Okay, macam tu cara nak ingat lah. So, semua ni kamu kena ingat lah kata kunci ni. Minggu lepas, 2 minggu lepas Cikgu Jamilah suruh tengok dah kan. Ni tidak kurang, tidak lebih ni macam mana simbol dia. Okay. Semua ni kamu kena ingat kata-kata kunci dia. Okay, kita tengok seterusnya. Okay, kita tengok contoh satu. Okay, sebuah kedai, contoh 8, kamu boleh tengok muka surat 166. Okay, sebuah kedai peralatan komputer menjual dakwat pengganti jenama X dan Y. Okay, untuk pencetak, pengusaha kedai perlu membuat tempahan dakwat yang berharga RM14 dan RM18. Maksudnya X harga dia RM14 dan Y harga dia RM18. Okay, itu masing-masing daripada pemborong. Syarat tempahan, okay, kita kena buat macam kita akan guna contoh ni. Kita kena tengok ketaksamaan linear ni macam soalan dia bagi situasi. Okay, kita cari kata kunci dia. Okay, tengok yang A, kata kunci dia. Jumlah dakwat yang ditempah tidak melebihi. Jadi kat sini adalah tidak melebihi lah. Okay. Jadi tidak melebihi kita akan guna simbol 25. Jadi dia beli dua-dua. Maksudnya jumlah dia kita akan X tambah dengan Y. Tidak melebihi. Maksudnya 25 ni adalah nilai yang paling besar. Jumlah yang perlu ditempah ni. Jadi dia akan lebih kecil atau sama dengan 25. 25 ni jumlah dakwat yang paling banyak dia boleh tempah. Okay, maksimum. Okay, tengok yang B. Bilangan jenama dakwat jenama Y sekurang-kurangnya 2 kali jenama X. Okay, ni macam mana kita nak buat? Kita tengok sekurang-kurangnya. Tapi tak apa, kita biar lah tu. Kita tengok Y 2 kali jenama X. Jadi kita dapat Y 2 kali X. Okay, ni kamu dah tahu ni. Kamu dah buat hari tu kan. Jadi ingat kata kunci dah sekurang-kurangnya. Maksudnya sekurang-kurangnya dia akan lebih besar atau sama dengan lah. Okay. Sebab dia paling sikit 2X. Macam tu. Lepas tu C lah. Bilangan dakwat jenama Y tidak melebihi 8 unit. Maksudnya sama juga ni, tidak melebihi. Nilai maksimum dia 8. Jadi kita buat Y lebih kecil atau sama dengan 8 lah. Maksimum dia 8. Seterusnya D. Jumlah pembelian tidak melebihi RM400. Kita dah tahu harga dia. Kita akan buat RM14 darab berapa kali X. Berapa banyak dakwat dia. Tambah dengan RM18 Y. 1 Y RM18. Kita tak tahu dia guna berapa Y.
untuk dapatkan jumlah. Sama juga ni keyword apa? Ni tidak melebihi tu. Dia akan lebih kecil atau sama dengan 400. Okey, ada apa soalan untuk contoh 8? Senang je ni. Tak ada. Okey, tak ada. Thank you. Okey, kita tengok contoh B. Seterusnya muka surat 167. Menentukan konjektor titik dalam rantau yang memuaskan satu sistem ketaksamaan linear. Okey, dia ada 2 langkah untuk buat nak tentukan rantau mana. Macam minggu lepas kita dah buat. Tapi kita guna satu je. Okey, kena ingat langkah-langkah dia. Pertama, tentukan rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan. Yang kedua, uji dengan masukkan nilai X dan Y. Ingat lagi tak minggu lepas kita buat kan? Tapi ni minggu lepas contoh dia bagi satu ni saja, tapi minggu ni sistem ketaksamaan ni kita akan guna 2 ataupun lebih. Macam ni dia bagi 2 je. Okey, nak contoh 9. Berdasarkan rajah di sebelah, tentukan rantau yang memuaskan ketaksamaan Y lebih kecil atau sama dengan 3/4 X tambah 2 dan X tambah 7, Y lebih besar atau sama dengan 7. Jadi apa yang kita kena buat langkah tadi tu, dia suruh kita tanda dulu kat mana kawasan. Kalau sebab kita akan guna table, tapi kalau kita tengok graf saja pun kita dah boleh tahu. Cuba kita cari Y lebih kecil, mana garisan persamaan dia? Okey, sini. Nampak ni garisan dia. Okey. Jadi kita tengok dia lebih kecil. Kita kena pasti mana rantau atas, mana rantau bawah. Kalau macam ni, kalau garisan macam ni, kita nampak rantau atas dia adalah kawasan BC, rantau bawah dia kawasan AD. Okey. Kalau X tambah Y pula, kita tengok sini garis X tambah Y sama dengan 7. Kita tengok sini, kita boleh tahu rantau atas dia kawasan CD dan rantau bawah dia adalah BA. Jadi kita akan guna macam ni lah, macam minggu lepas. Kita akan buat satu table. Okey, untuk titik ni, kamu boleh pilih mana-mana titik, tapi kena pastikan yang titik tu tak keluar daripada rantau sini. Contoh titik A, dia boleh ambil ni sampai 2. Kamu kena ambil kawasan dia je. Nampak? Contoh sini dia ambil 4, 2. Titik ni kamu cari sendiri. Ni contoh dalam buku saya dah keluarkan lah. B15. Nampak? Dia akan ambil kawasan dia saja. C, ambil dalam kawasan C. Contoh dia 47 ni dekat sini. D, 8 dan 6. Pilih je kawasan rantau dah. Tak boleh, kalau D kamu ambil kat sini. Tak boleh sebab dia dah rantau lain. Rantau C. Okay. Okay, apa yang kita kena buat dengan titik-titik ni? Macam biasa, macam minggu lepas. Okay, kita kena pasti mana satu Y, mana satu X pada koordinat ni. Jadi kita gantikan dalam persamaan ni. Tengok Y, 2. Okay, kita cuba kira. Okay, 4 tambah 2. Cuba kamu tekan kalkulator dapat apa? 2 lebih kecil atau sama dengan 5. Okay. 2 dengan 5 mana lagi besar? 5. 5. Tapi dia cakap 2 lebih kecil atau sama dengan 5. Dia benar ke palsu? Benar? Benar. Okay. Sama jugalah macam ni. X tambah Y. Kita gantikan je nilai dia. 2 tambah 4 lebih besar atau sama dengan 7. Okay, kita dapat 6 lebih besar sama dengan 7. 6 lebih besar dari 7 ke? Tidak. Tak kan? Jadi dia palsu. Okey. Samalah macam B. Okay, kita cuba lajukan sikit. Macam B sama juga. Y kita gantikan dia 5 3/4 1 tambah 2. Kita dapat 5 kita cek sama dengan cuba kira sini. 3/4 tambah 2 kita dapat 3/4 tambah 2 pula. Putih kalkulator. 11/4. 4/4 mana lagi besar dengan 5? 5. Okay, 5. Jadi 5. dia kata ni 5 lebih kecil daripada 11/4. Jadi dia adalah palsu lah sebab dia salah. Okay. Sama juga macam ni pun. Tengok. 1 tambah 5 lebih besar tu sama dengan 7. Jadi sama juga kita dapat 6. Jadi dia juga palsu. Okay. Ni pun sama juga. Cuba kamu gantikan terus saja. 3/4
darab dengan 7 tambah 2. Jadi kita dapat okay. Kita dapat sini 7 kat dah. 3/4 darab dengan 4 tambah 2. Dapat apa? Dapat 5. 5. 7 dengan 5, 5 lagi kecil. Jadi dia adalah palsu. Okey. Tengok pula ni, 4 tambah 7 lebih besar daripada 7. Kita dapat apa? 4 tambah 7, 11. Jadi benar. Okey, ni pun sama juga. Kita gantikan je nilai dia. 3/4 darab 8. Okey, ni kita dapat 6. Kita sama dengan 8. Jadi 8 lagi besar daripada 6. Dia adalah benar. Sama macam minggu lepas, cuma perbezaan kita ada tambah benar palsu ni lah. Okay, ni pun sama. 8 tambah 6, 14 lebih besar daripada 7. Okay, benar. Okay, bila kita tengok daripada jadual ni, kita akan pilih yang mana kedua-dua persamaan ini yang benar. Dia tak boleh palsu dengan benar, tak boleh. Dia kena yang benar-benar saja. Jadi kita nampak yang benar adalah D. Okay, so kita boleh buat kesimpulan lah. Rantau D memuaskan kedua-dua kesamaan Y lebih kecil atau sama dengan 3/4 X tambah 2 dan X tambah Y lebih besar sama dengan 7. Okay, faham kat sini? Senang je. Faham? Semua sama macam minggu lepas je. Faham. Benar palsu je. Okay, terima kasih. Seterusnya kita tengok menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu sistem kesamaan linear. Okay, ni pun kamu dah tahu cara nak melorek. Okay, langkah-langkah dia kita kena pasti kita kena tanda rantau yang terlibat bagi setiap kesamaan linear dengan peranai yang berbeza. Maksudnya kalau dia bagi kesamaan Y sama dengan berapa-apa, kita buat kawasan dia, kita buat kawasan macam ni. Di satu kita buat lintang, tak apa kita buat serong. Tanda macam tu je berlainan lah. Okay, lepas tu kita kena pasti rantau sepunya. Rantau sepunya maksudnya kawasan yang bertindih lah. Okay, apa saat kita tengok. Okey, yang ketiga ni lorek rantau sepenuhnya. Maksudnya kawasan yang bertindih kita lorek je. Pastikan tanda lorek kan tidak terkeluar daripada kawasan dia tu. Okey. Mari kita tengok contoh. Kamu boleh tengok contoh. Okey, contoh muka surat 169. Contoh 10 tu. Soalan dia, lorek rantau yang memuaskan sistem kesamaan linear yang diberi. Okey, macam ni graf dia dah bagi. Kalau selalu dia bagi soalan, kita kena lukislah graf semua tu. Ingat lagi tak macam nak cari graf tu kan? Guna koordinat tu. Okay, tak apa, kita tengok yang lorek ni dulu. Satu, tanda rantau yang terlibat bagi setiap kesamaan linear dengan peranai yang berlainan. Maksudnya, kita tengok kesamaan ni, Y lebih kecil atau sama dengan X tambah 3. Jadi kita dah tahu dekat mana garisan dia kat sini. Nampak? Boleh ingat lah, macam tadi saya cakap. Bila ada double ni, dia guna garis padu. Jadi, kita tengok dia lebih kecil atau sama dengan. Sini kita kena pasti mana rantau dia dulu. Kalau sini adalah rantau atas. Kita tulis atas je lah. Sini bawah. Okay, jadi kita tengok sini. Kita boleh tanda lah. Kat mana? Okay, sini adalah kawasan dia lah. Rantau bawah. Kamu garis je dulu. Okay. Lepas tu kita tengok yang kedua pula, X lebih kecil daripada 2. X lebih kecil daripada 2. Maksudnya dia akan berada di rantau kiri lah. Kalau X dia untuk yang lebih besar dia berada di rantau kanan, kecil berada di rantau kiri. Jadi kita lorek lah juga. Kita contoh perandaan yang berlainan. Okay, nampak? Kita buat garis je macam ni. Okay. Lepas tu kita kena pasti rantau sepunya. Maksudnya cari kawasan yang bertindih. Kita nampak kawasan bertindih, kawasan dekat sini lah kan yang bertindih. Okay, ni yang bertindih ni. Jadi kawasan bertindih tu kita lorekkan dia. Lorek rantau sepenuhnya. Lorek dia. Okay, nampak? Pastikan yang sini, yang lebih-lebih kita garis ni, kita
kita padam lah. Okey, yang kat sini-sini ni kita kena padam. Bukan dalam je. Okey, ni. Yang kawasan terkeluar tu. Okey. Apa? Bawah. Okey. Okey, faham macam ni cara nak lorek dia? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey. Seterusnya kita tengok. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem ketersamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Kamu boleh tengok muka surat 171. Okey, contoh dia. Nyatakan tiga ketersamaan linear yang mentakrifkan rantau berlorek dalam setiap darjah berikut. Okey, ni apa yang kita kena buat pula? Dia bagi graf, dia bagi persamaan graf-graf ni, kita kena cari ketersamaan linear dia tu. Kita tengok contoh dia. Okey, kalau untuk cari ketersamaan linear ni kamu buatlah dulu, kamu buat satu-satu. Contoh ni kita tengok, kalau kita tengok untuk pada paksi Y, kita tengok lorekkan dia berada di sini. Dia berada di lorekkan Y, kita tengok dia berada di ni rantau bawah, ni rantau atas. Saya tulis lah. Kalau Y ni bawah, ni atas. Jadi kita nampak Y dia berada di rantau atas. Bila rantau atas, lepas tu kita tengok garisan mana? Dia kosong. Jadi kita dah dapat ketersamaan yang pertama itu Y lebih besar atau sama dengan kosong. Lepas tu kita tengok pula X. Tengok yang senang-senang dulu. Kalau X pun kita tengok kalau sini kita panggil dalam situ kiri lah. Sini kita panggil rantau kiri. Ni sini rantau kanan. Jadi kita tengok X. Kita nampak dia berada di kanan. Kanan maksudnya dia guna lebih besar. Jadi kita boleh tulis X lebih besar. Okay, tengok sama dengan garisnya padu kan. Sama dengan kosong. Okay. Yang ketiga, tengok pula ni. Untuk yang ketiga ni, kalau kita tengok ni lah, X tambah Y sama dengan 8 ni. Kalau kita tengok berdasarkan graf pun kita dah boleh nampak lah. Tengok, kita tengok sini. Garisan dia sini. Jadi kawasan rantau bawah dia pun sama sini. Atas dia kawasan sini. Jadi kita boleh buat lah kan. X tambah Y. Rantau, dia berada di rantau bawah. Jadi dia lebih kecil. Dia sama dengan kan tak? Kita tengok garisan dia. Garisan dia garis sempang. Garis sempang maksudnya dia single saja. Satu ni saja. Ada 8. Okey. Tapi kalau kamu tak tahu nak tengok graf pun, kamu boleh kira guna kecerunan lah. Mana formula dia My2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Mari kita try buat untuk yang ni. Kita tengok koordinat dia sini 08, sini 80. Jadi kita boleh tulis M. Kita ambil Y2 kita ambil 8. Y1 dia kosong. X X2 dia kosong. X1 dia 8. Jadi kita dapat kat sini 8 dengan negatif 8. Jadi dia sama dengan negatif 1. Nampak? Kita nampak kecerunan yang negatif. Kecerunan negatif cuba kita pindah kat sini. Nampak? Y lebih kecil. Negatif X tambah 8. Okay. Faham kat sini? Macam mana cari ketersamaan dia? Dia perlu tengok garis dan juga koordinat-koordinat dia lah. Jenis-jenis garisan yang digunakan, sempang atau padu. Yang tu kamu kena ingat lah, sempang dia single ni. Kalau padu dia macam ni, macam tu. Okay, ada soalan untuk contoh yang 12? Okey. Okay, kita tengok contoh seterusnya. Iaitu contoh 14, muka surat 173. Kita tengok. Okay, Puan Carol perlu memilih selebih-lebihnya 20 orang. Okay, kita sambil baca kita keluarkan dulu kata kunci dia. Contoh sini, saya tukar warna pen lah. Okay, contoh sini selebih-lebihnya. Jadi, kalau selebih-lebihnya ni, dia akan lebih kecil atau sama dengan 20 orang murid untuk suatu pertandingan choir.
bilangan peserta perempuan sekurang-kurangnya 2 kali peserta lelaki. Jadi kat sini dia gabungan. Kita boleh wakilkan dulu, dia ada 2. Jadi kita keluarkan dululah. X ni kita letak dia perempuan. Y ni kita guna perwakilan lah, kita wakilkan dia. X ni perempuan, Y ni lelaki. Sebab takkan kita tulis persamaan ni lelaki tambah perempuan kan, tambah lebih kecil atau sama dengan 20. Jadi kita nak mudahkan, kita guna ni lah, ganti-ganti ni. Okay. Jadi kita tulis dulu. Kita nampak selebihnya 20 dah. Jadi kita boleh dapat gabungan X tambah Y mesti paling ramai 20 orang. Okay. Lepas tu kita tengok pula bilangan peserta perempuan sekurang-kurangnya 2 kali peserta lelaki. Jadi kita nampak perempuan X, Y lelaki. Maksudnya kita tulis seorang lelaki dia akan seorang lelaki pula. 2 orang lelaki, 2 orang lelaki ibarat ada yang nak masuk lagi lah. Kenapa saya tak boleh admit dia? Baik. 14 saya bagi video record ni. Okay, maksudnya kat sini 2 orang lelaki sama dengan dia seorang perempuan, dia boleh seorang perempuan dia persamaan seorang perempuan seorang perempuan dia akan ada persamaan dia pada 2 orang lelaki. Maksudnya lelaki akan kurang lah daripada perempuan. Jadi dia akan lebih kecil lah sekurang-kurangnya X. Aduh, saya tak nak start lah. Saya nak try. Okay. Okay. Okay, jadi kita tengoklah soalan A dia. Tulis. Okay, yang bermaksud kita boleh tengok muka surat 173, contoh 14. Okay, yang A kita tengok. Tulis kedua ketaksamaan linear. X lebih besar daripada kosong dan Y lebih besar atau sama dengan kosong yang mewakili syarat pemilihan peserta kaya. Okay, jadi kita tulis dah ni persamaan dia ni. X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 20 dan 2Y lebih kecil atau sama dengan X. Jadi lepas tu kita tengok B pula. Lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem kesamaan linear. Jadi kita kena lukis graf lah. Mari kita tengok contoh lukis graf. Okay, kat sini tadi dia bagilah samaan dia, kita tulis kat sini. Okay, kita tengok tadi. Yang pertama terdapat X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 20. Jadi untuk cari koordinat kita tukar dia kepada persamaan linear dahulu. Sama dengan 20. Jadi sini kita buat X, sini kita buat Y. Okay. Macam ni tak dapat ni, kita ambil contoh. Dia tadi, okay, kita akan letak X ni sama dengan kosong. Sebab dia lebih besar atau sama dengan kosong. Jadi kita ambil yang kosong. Jadi bila kita ganti X ni kosong tambah Y, kita dapat nilai Y sama dengan 20. Okay, sama juga yang untuk koordinat yang kedua ni, kita letak pula Y sama dengan kosong. Jadi macam mana dapat nilai X, kita ganti X, Y dia sama dengan kosong, sama dengan
20. Jadi kita dapat X sama dengan 20. Sini kosong lah. Okay. Lepas tu kita ada lagi satu ketaksamaan tu, iaitu kat sini lah. 2X lebih kecil atau sama dengan 2Y. Tak nampak. Padam lah. Okey, tulis kat sini. 2Y lebih kecil atau sama dengan kosong. Kosong lah. X. Sorry. Lepas tu apa yang kita kena buat, kita ubah kepada persamaan linear dahulu sama dengan X. Jadi kita ganti dulu. Tulis kat sini X. Okey, kita letak kosong. Kita ganti X kosong. Kalau 2Y sama dengan kosong, Y sama dengan kosong lah. Okey. Sama juga macam ni. Kita gantikan pula Y ni kosong. Jadi X pun X dia kosong lah. Kita dapat kosong. Sorry, salah pula. Okay. Kalau kita letak kosong, dia tak akan dapat persamaan. Jadi kita ambil lah contoh, kita gantikan nilai Y ni. Kita ambil yang maksimum 10. Y sama dengan 10. Okay. Y sama dengan 10. Jadi kita dapat X. X kita dapat 2X sama dengan 20. Jadi kita letak sini X 20, Y 10. Okay, bila kita dah dapat macam saya cakap minggu lepas, untuk lukis graf ni 2 koordinat sudah memadai. 2 koordinat lah. 2 lah. Ni satu koordinat pertama, ni koordinat kedua. Okay. Untuk setiap ketaksamaan ni. Jadi kita plot graf. Okay, kita tengok titik dia. 0, 20 dia akan berada di sini. 20, 0 berada di, kita plot pada graf. Ni pun 0. Sini X 20, Y 10. Okey. Lepas tu kita sambunglah garisan dia. Tapi kena ingatlah garisan sempan dengan garis padu tu. Okey, ni nampak saya dah plot. Saya tarik ke sini. Lepas tu kena ingat kita ada lagi 2 persamaan di mana Y lebih besar atau sama dengan 0. Ni pun X lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kita kena pasti dulu rantau dia. Kalau kita tengok Y lebih besar daripada 0, dia akan berada di kawasan kalau kita tengok sini, dia akan berada di kawasan sini lah. Lepas tu kita tengok pula garisan X lebih besar daripada 0, dia akan berada di rantau kanan. Lepas tu kita tengok pula persamaan ni, X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 20. Jadi dia nak tanda macam mana, tanda serong pula. Dia akan macam ni lah. Dia jadi rantau bawah. Untuk yang 2Y lebih kecil atau sama dengan X ni, tengok dia lebih kecil. Jadi kalau sini adalah rantau bawah. Jadi apa kita kena buat? Kita kena cari kawasan yang bersilang. Kena pasti kawasan apa orang panggil? Dia panggil rantau sepunya, kawasan yang bertindih. Jadi kita tengok sini, kawasan sini garisan dia. Jadi kita nampak kawasan sini yang berlaku pertindihan lah, yang macam corak kita lukis ni dia bertindan. Jadi apa yang kita kena buat, kita lorekkan kawasan yang bertindan tu. Lepas tu yang tak guna tu kita kena padam. Tak boleh biar. Kita kena padam. Lepas tu tak boleh bagi dia terkeluar pun daripada garis rantau.
Nampak kat sini. Okay. Lepas kita dah dapat tu, okay, kita akan tengok. Okay, seterusnya kita tengok soalan C. Saya tengok dulu. Okay, kita akan tengok soalan C. Dari paragraf, tentukan bilangan minimum dan maksimum peserta perempuan apabila bilangan peserta lelaki ialah 5 orang. Baca soalan ni. Yang kedua, tentukan sama ada syarat pemilihan dipatuhi jika 8 orang murid lelaki ingin menyertai pertandingan koi tersebut. Berikan justifikasi anda. Okey, kita akan tengok contoh. Kita dah buat. Okey, okey, soalan dia minta kita cari bilangan minimum lelaki dan maksimum peserta perempuan. Bila lelaki 5 orang. Okay. Jadi kita macam mana kita nak buat, kita buat garisan di mana lelaki. Okay, ni Y, ni X. Okay, di mana lelaki adalah kita wakilkan sebagai Y kan. Jadi daripada dipaksa Y ni 5. Okay, kita tanda je 5. Kita buat je satu garisan ni, kita tarik je sampai kena kawasan lorekkan tu. Lebih pun tak ada masalah lah. Lepas tu, macam mana nak buat pula? Kamu, kawasan garisan ni yang potong pada kawasan lorekkan ni, kamu sama pula garisan ke Y. Okay. Nampak sini. Kawasan yang sentuh kawasan lorekkan je. Sentuh kat sini. Sini. Okay. Bila kita dah dapat ni, kita boleh tulis bila lelaki 5 orang, bilangan perempuan dia 10, 15. Okay, apa maksud dia? 10 ni adalah bilangan perempuan yang paling minimum. Paling sikit lah perempuan yang boleh ada, iaitu 10 orang. Kalau 10 orang tak pun, paling maksimum dia adalah 15 orang. Nampak ditulis peserta lelaki 5 orang, peserta perempuan at minimum 10 orang dan maksimum 15 orang. Okay, macam ni je kalau dia bagi suruh kita cari berapa orang. Okay, seterusnya kita tengok soalan C2. Tentukan sama ada syarat pemilihan dipatuhi jika 8 orang murid lelaki ingin menyertai pertandingan choir. Okay, kita tengok dekat sini. Kat mana 8? Kita tanda kat sini lah kan, 8. 5, 6, 7, 8. Okay, 8. Macam tadi juga kita cuba buat garis. Okay, sini 8 orang lelaki. Kita tengok dia boleh masuk choir ke tak? Kalau kita tengok garisan dia tak sentuh pun kawasan lorekkan. Maksudnya dia berada di luar kawasan lorekkan. Bila berada di luar ni, kita boleh buat kesimpulan yang untuk peserta lelaki seramai 8 orang ni tidak boleh menyertai choir. Okay. Sebab apa? Sebab nombor 8 ni, 8 orang ni berada di kawasan luar lorekkan. Okay. Kalau dia minta berapa nilai maksimum lelaki boleh masuk pertandingan choir ni, kamu kena ambil bucu ni saja. Yang paling maksimum. Kat sini lah. Bila kamu buat kamu boleh tahu lah berapa nilai maksimum peserta lelaki boleh masuk. Okay. Ada apa soalan untuk contoh 14? Tak ada. Okay, tak ada. Okay, seterusnya. Oh, dah habis dah terang. Macam biasalah, kita main game 5 minit saja, ada 10 soalan. Jawab semua soalan. Okay? Okay, saya akan bagi link lah dekat chat Google Meet ni. Sekejap saja, 5 minit. Saya nak tengok ni. Sorry. Sekejap, saya kena buka Google. Okay, saya stop sharing dulu.
Cikgu tak buka mic. Oh, sorry. Okay, saya bagi link ni dekat Google Meet. Kamu, masa jawab kamu 5 minit saja. Kamu tekan, masukkan nama kamu. Okay. 8.42. Okay, boleh start nak jawab. Allah, Afiq Mazlan. Okay, Afiq. Sekarang kita tengah main quiz, Afiq. Try lah jawab. Tekan link dekat chat Google Meet ni. Untuk kelas ni tak apa lagi saya tengah record tapi saya bagi video lah. Okay. Try jawab. Okay, semua boleh buka. Ada masalah tak boleh buka? Soalan dia simple-simple saja. Saya nak tengok kamu kenal ke tak simbol-simbol dia. Sebab untuk kikiran saya beri kerja rumah lah. Okay, semua boleh jawab? Boleh lah kot ni, diam lah. Okay, tak apa. Oh, ada seorang dah siap. Oh, Zain. Belum makan, senang kan? Ni kita tak guna quizzes lah. Kita tak nampak lah yang lawan-lawan ni, kita nampak tu yang jawab je. Okay, lagi 3 orang. Anjizin, Danish. Okay. Senang kan? Ada semua dalam buku. Sekejap lagi saya tunjuk result dia. Kita ambil, saya tunjuk yang paling tinggi je lah. Okay, Zuan Ying masih menguasai game ni. Jinsi, Zuan Ying, Yizin Danish, Hazim Wei-Heng, Shufen, Xinyi, Yinzuan, Jinsi. 9 orang baru. Saya tengok ada lagi tak. Okay, 9 orang. Ada yang tak boleh jawab ke? Kod dalam line dia tak boleh masuk ke? Correct ni.
Okay, seorang. Still Zhuang Ying nombor 1. Okay, dua orang jawab. Berapa orang semua dalam kelas ni hari ni? 18 orang. Tiga belas orang. Zuan Yi, saya baca nama. Zuan Yi, Yushan, Danish, Hazim, Yinzin, Wei Heng, Chufen, Kaizin, Sun Yi, Han Yuan, Zinsi, Yinzuan, Ain Shakira. Ada lagi tak yang tengah jawab tu? Alice. Okay Ain. Siapa tu tadi PM saya? Okay, dia orang tak masuk kelas. Okay, ada yang tak habis jawab lagi ke gini? Yang jawab 14 orang. Okay, nampak? Yang jawab 14 orang. Pak, Zuan Ying dekat nombor 1, dia betul semua skor. Yinzin pun sama. Mari kita tengok kat mana yang kamu salah ni. Okay, pengalaman salah minimum baik ialah K. Kamu boleh tengok muka surat 165. Boleh nampak kat mana jawapan dia. Soalan semua saya ambil dari situ saja. Pak, minimum Y ialah K, maksudnya Y paling kecil nilai K. Maksudnya Y lebih besar atau sama dengan K. Minimum tu nilai yang paling kecil. Okay, lagi kat mana banyak salah lagi. 14 ni tak ada yang semua betul pula. Oh, ni pun banyak ni. Y tidak lebih daripada. Y tidak lebih daripada X. Bila Y tidak lebih daripada X, maksudnya Y lebih kecil daripada X. Okay. So, kamu tengoklah balik. Boleh bacalah balik tu. Muka surat 65 tu. Keyword-keyword dia tu. Kata-kata kunci dia. Lebih besar, kurang daripada. Okay, nampak? Okay. Nampak Zuan Yin. Zuan Yin lah. Nombor 1 ni. Yinzin. Okay. Semua dah habis jawab kan? Dah. Okay, apa saya anggap dah lah. Okay, seterusnya kita tengok kesimpulan. Okay, saya nak 3 orang lah. Okay, saya panggil ketua kelas lah. Zuan Ying, apa yang kamu belajar hari ni? Hari ni kita belajar macam mana nak lukis tu. Rantau tu. Okay, ada. Okay, Zuan Ying, kamu pick seorang kawan kelas kamu untuk dia buat kesimpulan juga. Ain. Okay, Ain. Ain buat kesimpulan apa yang kita belajar hari ni, Ain?
ada dalam ni? Mungkin line slow kot. Okay, tukar orang. Syufen. Syufen. Cepat, kita nak habis dah ni kelas. Asal rantau. Terantau. Lagi ada tambah lagi? Tak ada? Rantau. Okay, Syufen. Lorek rantau. Okay, Lord Rantau. Okay, Syufen fit satu orang lagi nama untuk buat kesimpulan. Ni last lah orang ni. Siapa kamu nak suruh dia cakap sikit? Siapa yang kamu rindu dengar suara tu? Suruh dia cakap. Syufen. Okay, tak ada dah. Tak apalah. Dua orang tu pun okey lah. Terima kasih. Okay. Seterusnya. Okay, kerja rumah. Saya tengok macam banyak sikit. Tapi tak apa. Kamu tak payah kalau kamu dan siap hari ni, hantar hari ni. Kalau tak siap hari ni pun, kamu bolehlah hantar sebelum Sabtu lah. Sebelum Ahad lah. Cuma Sabtu boleh hantar jugalah. Okay, kamu tengok praktiskan diri 6.2 muka surat 166. Nombor 1 tu. Lepas tu kamu boleh tengok praktiskan diri 6.2B nombor 1A sahaja. Lepas tu praktis 6.2C nombor 3C sahaja. Lepas tu yang praktiskan diri 6.2D nombor 3 sahaja. Tu je. Boleh? Boleh. Siap. Kalau siap awal hantar kat saya. Kalau hari ni tak ada yang buat, kamu boleh buat nanti Jumaat Sabtu ke. Okay? Saya rasa tu saja daripada saya untuk hari ni. Okay? Terima kasih. Terima kasih cikgu. Cikgu bye-bye. Bye-bye. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Bye-bye.